Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah Affinity Design. Kita akan first kali apa yang kita akan buat adalah setup untuk pattern design lah. Setup untuk pattern design menggunakan Affinity. Okey, mula-mula kita kena pergi ke preference dulu. Okey, untuk preference ni kita pergi kepada tengok channel satu-satu lah. Okey, yang ni tak ada masalah. Ini teruskan saja. Okey, kita pergi next. Color pun sama, kekalkan. Keyboard shortcut tak ada masalah. Okey, untuk performance, kalau ada renderer, pilihlah grafik kita grafik yang power sikit lah, jadi lagi okey sikit. Lepas tu file recovery interval ni maksudnya kalau kita kalau kita tiba-tiba off ke apa semua, nanti dia akan automatic ada recovery. Contohnya tiba-tiba tak ada power elektrik, tak ada elektrik, dia akan recover lah. So interval dia every 300 second lah. Jadi lagi kecil lagi bagus rasanya. Okey, lepas tu untuk RAM maximize lah, supaya dia menggunakan sepenuhnya lah. Dan bila guna Affinity ni, program lain kalau boleh tutup lah, termasuklah Chrome web browser kena tutup lah. Okey, yang ni undo limit pun penting lah. Kalau nak buat sampai ujung pun tak apa, tapi saya tinggalkan kat tengah lah. Maksudnya lagi banyak undo limit ni, lagi banyak lah kita boleh undo balik. Okey, lepas tu kita tengok tools. Okey, ni adalah yang penting lah. Okey, yang first adalah tool handle size ni adalah size tool kita lah. Kita buat yang biasa large. Lepas tu yang ni select object when intersect, yang ni biarkan. Use shift, ni biarkan. Okey, yang ni tick lah, use mouse wheel to zoom. Sebab kalau kita tak tick yang ni, kita kena tekan shift ataupun alt rasanya. Okey, yang lain-lain ni biarkan je. Okey, lepas tu untuk yang ni penting, nudge distance ni tukar, biasa pixel kita tukar pada milimeter. Lepas tu nudge distance ni, okey, apa nudge distance ni? Nudge distance ni adalah berapa mm kita punya apa, kalau kita guna keyboard tu, berapa mm dia akan bergerak lah, kita punya model tu. So untuk nudge distance ni kita buat 0.1 mm lah. 0.1 mm maksudnya kalau kita tekan arrow key ke atas, objek kita akan bergerak sebanyak 0.1 mm lah. Okey, untuk modifier nudge distance ni adalah kalau kita tekan shift, kalau kita tekan shift, lepas tu kita tekan pitch up, dia akan bergerak sebanyak 1 mm. Jadi yang ni boleh tukar lah, tukar sama ada jadi 1 mm atau 0.1 ataupun 0.01 lah. Ataupun yang ni boleh buat 1, nudge distance ni kita buat 1 mm. Lepas tu untuk modifier ni kita buat lebih tepat lagi lah, 0.1 mm lah. Okey, yang tu lah yang setup yang penting. Okay. Next kita akan pergi ke document setup dan printing setup lah. Document setup and printing setup. Okay, macam mana untuk document setup ni? Contohnya, okay, yang first document setup, file, new. Okay, ni adalah size document lah yang kita perlu ada. Yang first kali document unit tu tukar kepada millimeter lah. Okay, lepas tu
DPI ni biarkanlah dalam 300. Okey, yang lain-lain ni tak apa. Kita boleh buat kalaulah kita punya pattern tu hanya cukup, betul-betul cukup satu kertas A4, jadi kita buatlah kertas A4 saja. Tapi contohnya kalau kita buat wallet mungkin tak cukup lah untuk kertas A4 sebab kita ada banyak komponen. Jadi kita boleh gunakan A3, kita boleh gunakan A2, A1. Okey, ataupun kita boleh juga gunakan create artboard. Okey, apa bezanya adalah kalau kita gunakan A4 biasa tanpa create artboard, saiz dia akan kekal lah pada A4 ni. Tapi kalau kita create artboard untuk satu tab ni, dia akan ada multiple A4 ataupun ikut saiz yang kita nak lah. Okey, maafkan. Ikut yang saya nak. Okey, kita tunjuk dulu. Contoh kalau kita pilih A4, okey, dia akan jadi satu macam ni dalam satu tab. Tapi kalau kita create artboard untuk A4, okey, kita boleh create another kita boleh create banyak sikit lah. Yang ni untuk A4 lah. Okey, dan sebenarnya saiz dia pun kita boleh adjust. Walaupun kita asal-asal A4, kita boleh adjust lah. Mungkin kalau guna artboard ni lagi setengah orang lagi mudah. Tapi bagi saya kita buat kertas mungkin menggunakan itu sama jugalah. Okey, macam ni itu lah. Okey, yang seterusnya adalah kalau tengok ni kita ada grid lah. Kita ada grid. Grid ni membantu sikit lah untuk susunan. So untuk grid tu kita boleh set up dekat sini lah. Kita pergi ke Guides Manager. Bukan Guide. Grid Manager. Sorry. Grid and Axis Manager. Jadi okay, show grid show grid. Lepas tu kita buat advance. Lepas tu kita buat standard lah, ada dua. Jadi grid ni kita boleh ada subdivision juga. Yang ni kita buat dua sajalah. Subdivision tu maksudnya dia punya ada satu sajalah. Yang ni tengok ada satu. Okay, spacing kita letak 210 297 279 untuk A4. A4 punya size A4 size 297 297. Okey. Jadi okey, kalau tengok ni dia dah bagi. Ni adalah line pembahagi lah. Ni satu A4, satu A4, satu A4, satu A4. Jadi kalau untuk orang yang cuma ada printer A4, dia boleh buat macam ni lah. Kalau dia ada printer A3, so ni bahagi A3 lah. Tadi saya buat adalah saiz, tengok ni Grid and Axis Manager. Okey, ni adalah 210 dengan 297 ni adalah saiz A4 lah. Kalau dia ada printer saiz A3, tukar je lah. Yang axis ni saiz A3. Okey, apa pentingnya? Sebenarnya untuk kita guide lah, macam contoh kita dah design kat sini. Lepas tu ni adalah design kita lah. Design kita. Jadi untuk printing dia akan memudahkan lah. Jadi kita susun kita punya pattern tu. Kita dah tahu ni adalah margin dia lah. Ni adalah margin dia, pembahagi dia. Okay. Tu adalah untuk preparation lah, documentation. Jadi next adalah untuk printing setup lah. Okay, untuk printing setup. Untuk printing setup adalah kita ada untuk designer ni, Affinity Designer ni, dia ada tiga jenis lah sebenarnya, 3 jenis persona kita panggil. Yang ni adalah designer persona ni, dia lebih kepada seperti illustrator.
Maksudnya ni adalah kita panggil vektor punya design. Apa vektor punya design tu? Dia menggunakan koordinat matematik lah. So walaupun kita contoh walaupun kita zoom, dia punya garisan tu tetap sharp, sebab dia bukannya image, tapi dia sebenarnya adalah vektor lah. Maksudnya dia ada sini satu point dan sini satu point, dan dikira lah koordinat itu macam mana, lepas tu wujudnya satu line. Tapi kalau untuk yang ni, kita contoh lah, kalau kita tukar dia jadi, kita rasterize dia. Okay, rasterize ni maksudnya kita tukar daripada dia ada lagi banyak maksud lah, tapi basically dia tukar daripada vektor ni kepada pixel. Okay, so bila jadi macam tu, dia dah tak sharp. Dia ni tak nampak lagi, dia dah tak sharp. So sebab dia adalah image. Jadi untuk designer persona ni lebih kepada kita nak manipulate, kita nak edit vektor. Tapi bila kita pixel persona ni lebih kepada macam mana kita nak edit pixel. Kalau kita tengok yang tadi saya cakap, tengok dia dah ada, dia dah sharp dah. Dia ada, sebenarnya ni ada line lah, warna line. Ini kita boleh tengok dia punya line tu bukanlah bulat lagi lah, dia adalah pixel lah. Jadi ni pixel ni. Ni satu pixel. Ni adalah limit dia lah ni. Ni adalah limit dia. So besar ni je lah. Kalau kita vektor dia lagi kecil lah. Okay, ni adalah pixel persona. Kita biasanya untuk design kita tak gunalah pixel persona, kita hanya guna designer persona. Okay, yang seterusnya adalah export persona lah. Okay, yang ni adalah untuk printing. Okay, untuk export persona ni dia cuma ada slice tool saja. Okay, slice tool ni kita tarik mengikut grid, dia akan membantu lah. Jadi size grid ni kalau tengok adalah ni adalah 210. Kita masukkan 210 297. Ok, jadi size grid ni adalah size A4 size A4. Jadi macam mana kita nak buat? Kita create satu lagi grid. Bila kita dah ada design kat sini, dan design kat sini, kita buat dia punya slice. Ok, contoh kita ada ni, kita tak nampak sebab kita tak ada. Kita dah create kat sini, design kat sini, dengan design kat sini. Contoh ok, lepas tu kita pergi ke sini. Untuk kita dah create lah dia punya slices ni. Slices ni dia akan jadi satu A4, satu A4. Jadi ada 4 A4. Jadi untuk kita membantu printing lagi mudah, kita akan export dia pada PDF to print. Okay, kita buka yang ni, klik. Okay, ni ada nama dia, size 1, yang ni size 2, yang ni size 3, yang ni size 4, yang ni. Jadi kita untuk export tu kena klik satu-satu, tukar. Ni dia tukar dari PNG, tapi kita tukar pada PDF to print sebab kita nak dia punya printing tu actual dia punya size. Ok, sebelum kita export sebenarnya kita patut masukkan kita punya skala. Ok, yang ni saya akan ni adalah asset lah. Ni adalah untuk asset. Asset ni nanti saya akan ajar lah dalam
dalam tutorial lain berkenaan dengan Excel lah. So saya dah buat awal-awal skala, so kita letakkan skala. Okey, itu saya tekan Alt dan kita drag lah. Kita tekan hold Alt dan kita drag, dia akan copy lah. Okey, kita letakkan skala tu ikutlah kat tempat mana-mana. Kita pergi balik dekat export persona. Okey, yang mana kita select, yang warna biru ni, okey, ni unselect lah. Yang mana kita select tu, dia akan export. Jadi kita export slices. Okey, untuk export slices ni, okey, saya buat satu new folder, tutorial. Okey, jadi kita export dekat sini. Okey, tunggu sekejap. Okey, dah siap. Jadi kita tengok lah. Kita pergi. Okey, sekarang dia dah ada. Dia create PDF lah. Okey. Jadi kalau tengok, dia dah slice lah. Dia dah slice mengikut inilah, mengikut kertas A4. Jadi kita boleh print. Kalau kita nak print untuk PDF ni, tekan print. Lepas tu kita pilih make sure actual size ataupun custom scale. Actual size dengan custom scale hampir sama. Kalau kita actual size, dia actual lah berapa. Macam contoh ni 10mm kat sini dan 100mm dekat sini. Okey, untuk ketepatan sebenarnya kita scale kita yang ni dia kurang tepat, yang pendek ni. Kita kena ukur yang terpanjang. Kalau lagi panjang scale tu lagi tepat lah kita boleh dapat. Jadi untuk custom scale ni, contohnya kalau ada masalah lah dari segi printer, kita punya actual size tu tak sama. Kita punya scale ni tak sama, jadi kita boleh ubah scale ni lah. Nanti saya akan ajar macam mana cara kira supaya custom scale kita ni, kita ubah sikit, mungkin lagi besar daripada 100% ataupun mungkin lagi kurang daripada 100% untuk kita betul-betul dapat actual size. Okay. Okey, itu sajalah untuk printing. Okey, ada satu lagi iaitu kalau contoh kita open new document, kita hanya menggunakan A4. Okey, kita hanya menggunakan A4, kita sebenarnya terus boleh print kat sini. Print. Kita tukar kepada A4. Fit scale 100% lah. Yang ni pun boleh juga guna, dia agak tepat jugalah. Ataupun kita boleh buat satu lagi, export PDF. Dia memang akan actual jugalah, sama saja. Tapi yang ni hanyalah function kalau dia ada cuma satu sajalah. Dia cuma ada A4 ni, kita tak besar lah. Okay, jadi design kita kalau macam contoh untuk buat dompet lagi sesuai kita buat macam ni lah. Ataupun untuk buat bag lagi sesuai macam ni lah. Kita boleh ada lagi besar kita punya design dalam satu page. Okey, kita tutup dulu.